Assalamualaikum Dr. Zaim dan kepada kawan-kawan sekalian. Hari ini kumpulan kami akan menerangkan mengenai tugasan kumpulan kami, iaitu rundingan tawar-menawar antara China dan Amerika Syarikat. Kedua-dua negara besar ini mempunyai perbezaan dari segi budaya, dan semua itu akan dibincangkan dalam slide kami pada hari ini. So rakan-rakan saya sendiri akan membentangkan mengenai latar belakang, faktor, pengaruh, kepentingan, kesan dan cadangan yang perlu kami buat, serta saya sendiri yang akan menyimpulkan apa yang kami dah lakukan. So, mari kita lihat kepada pengenalan, iaitu apakah isu yang ingin kami bahaskan. Okay. Komunikasi hubungan dua hala, sebagaimana yang kita tahu, merupakan satu aspek komunikasi yang diperlukan oleh dua pihak yang menghadapi masalah dan ingin menyelesaikan masalah tersebut secara baik. So, konflik yang sering mendorong dalam permasalahan ini adalah disebabkan oleh dua atau lebih pihak, yang melibatkan sama ada disebabkan oleh sebuah organisasi, boleh juga ahli sosial, masyarakat ataupun individu dari sebuah negara. So, tujuan artikel ini ialah penulis cuba untuk menyampaikan perbezaan dalam konteks budaya antara China dengan Amerika Syarikat. Mereka saling bergantung di dalam perniagaan melalui proses rundingan yang mencapai persetujuan bersama, walaupun mempunyai perbezaan budaya yang jelas. Okey, saya akan serahkan kepada rakan saya, Syamuddin, untuk membahaskan dengan lebih lanjut mengenai apakah yang ingin disampaikan oleh penulis dalam artikel yang dibuatnya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada rakan saya Razif. Saya Muhammad Isyamuddin bin Zainal Abidin akan menerangkan sedikit mengenai latar belakang dan juga faktor yang mempengaruhi proses perundingan. Okey, latar belakang. Zhang 2008 telah menerangkan 3 komponen budaya perniagaan China. Komponen yang pertama adalah pengaruh negara bangsa terhadap budaya. Komponen yang kedua adalah Konfusianisme. Komponen yang ketiga adalah muslihat China. Strategi China selalunya memihak kepada pengoptimum hasil jangka panjang. Berbeza pula dengan budaya perniagaan Amerika yang bersifat lebih kepada individualistik, iaitu cenderung untuk memberi penekanan yang lebih besar kepada keperluan pribadi daripada keperluan kumpulan itu sendiri. Dalam budaya perniagaan Amerika yang individualistik, pulangan segera adalah yang paling penting. Pengurus berusaha untuk membuat perjanjian itu dan terus pulang ke rumah. Okey, faktor mempengaruhi proses perundingan. Penulis juga menyenaraikan faktor-faktor yang akan mempengaruhi proses rundingan dalam konteks budaya antara China dan Amerika Syarikat. Contohnya adalah dari segi pendidikan, komunikasi bukan lisan, ethnofobia, pegangan hidup iaitu ajaran agama ataupun nilai moral, serta sistem ekonomi. Menurut penulis lagi, dimensi budaya di China yang berteraskan kepada 4 faktor utama, iaitu Algerianisme, moral, bahasa psikologi dan sikap sentiasa berhati terhadap bangsa asing juga merupakan amalan hidup yang diamalkan oleh masyarakat China dan menjadi panduan yang mendorong keputusan perundingan yang dilakukan oleh mereka. Dapat dilihat di sini bahawa jurang budaya masyarakat China dan Amerika dan cara perundingan dibuat adalah amat besar sekali. Proses dan cara perundingan yang dilakukan melibatkan banyak elemen budaya seperti falsafah, strategi dan taktik serta gaya pengurusan. Apabila kedua budaya ini bertemu, peluang untuk berlakunya salah faham adalah amat tinggi dan tidak juga mustahil untuk mencapai persetujuan dan hasil perundingan yang lebih positif. Okey, itu sahaja penerangan saya. Saya akan serahkan kepada Azhar untuk meneruskan pembentangan. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Azhar bin Amir. Hari ini saya akan membentangkan tentang pengaruh budaya terhadap perundingan dan juga kepentingan perhubungan dalam perundingan. Pengaruh budaya terhadap perundingan terbagi kepada 2, iaitu sudut dimensi budaya dan juga 4 faktor utama budaya.
Sudut dimensi budaya menerangkan tentang konteks tinggi dan juga rendah budaya. Seterusnya, budaya konteks tinggi seperti sebagai contoh, orang Cina terdapat lebih tumpuan untuk menjaga kumpulan daripada kepentingan individu. Manakala dalam konteks rendah pula, orang Amerika mempunyai apa yang dipanggil melihat diri mereka sebagai individu, dan mereka menggunakan sistem perundangan untuk mengkosongkan kontrak sebagai ganti perhubungan berasaskan kepercayaan. Arti kata lain, orang Amerika lebih mementingkan kontrak daripada perhubungan, manakala orang Cina lebih mementingkan perhubungan melalui daripada kontrak. Seterusnya adalah 4 faktor utama budaya. Yang pertama adalah agrarianisme. Budaya agraria merupakan budaya yang berakar umbi di Cina. Ianya berlaku bersifat komunal dan tidak bersifat individualistik. Pengolahan pertanian bersifat kerjasama antara satu dengan yang lain. Sebagai contoh, pengolahan ladang keluarga diurus bersama dengan ketaatan dan kesetiaan. Seterusnya, nilai moral. Ahli falsafah besar Confucius yang dibincangkan telah mempengaruhi moral budaya Cina selama lebih 2000 tahun. Walaupun Confucius menulis bukunya lebih dari 2 milenium yang lalu, ajarannya terus berkembang dan mentakrifkan sebagian besar moral Cina sehingga ke hari ini. Terdapat 5 hubungan utama, yaitu pemerintah dan yang diperintah, suami dan istri, ibu bapa dan anak-anak, adik-beradik yang lebih tua dan yang lebih muda, serta kawan dan kawan. Seterusnya adalah bahasa piktograf. Bahasa piktograf adalah kanak-kanak Cina mempelajari beribu-ribu aksara gambar dalam abjad mereka pada usia muda. Manakala anak-anak Amerika pula mempelajari aksara yang agak sedikit dalam abjadnya, yaitu Yunani. Seterusnya adalah berwaspada terhadap orang asing. Hal ini kerana mempercayai orang yang tidak dikenali boleh mengundang kepada isu pencerobohan. Pencerobohan yang dimaksudkan adalah pembinaan tembok besar Cina. Mengikut sejarah, tembok besar Cina dibina adalah sebagai kubu pertahanan terhadap pencerobohan daripada utara Cina. Terdapat beberapa empayar dan struktur politik yang berbeza di Cina pada waktu itu, dan perebutan kuasa ahli bangsawan serta keinginan membentuk daerah masing-masing seiring dengan konflik ketenteraan. Terdapat juga banyak konflik dalaman dan peperangan selama beribu-ribu tahun mengikut sejarah Cina. Hal ini telah memupuk kecenderungan orang Cina kekal dalam komuniti kecil, biasa dan rapat. Seterusnya adalah kepentingan perhubungan dalam perundingan. Orang Amerika percaya bahawa hubungan itu berkembang selepas kontrak, manakala orang Cina percaya bahawa perlu ada hubungan sebelum kontrak ditandatangani. Sekian daripada saya, dan saya serahkan pembentangan seterusnya kepada rakan-rakan saya. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Sofi Anas Syah bin Sofi, nombor matrik saya 258886. So, saya ingin menerangkan beberapa cadangan, di antaranya mengenai rundingan antara China dan Amerika dari sudut konteks budaya. So, sedia maklum, rundingan adalah pembincangan yang berlaku sebelum kontrak, perjanjian ataupun perjanjian yang dicapai. Bagi sudut China dengan Amerika Syarikat, konsep rundingan China lebih bertumpu kepada mewujudkan rangka kerjasama yang jangka panjang dan menyelesaikan masalah. Manakala bagi Amerika adalah untuk mewujudkan satu perjanjian sekali antara kedua belah. Ini adalah menurut Lee Yang dan Graham 2006. Salah satu cadangannya adalah surat hasrat. Ini adalah perlu bagi membuka pintu kepada rundingan yang lebih jauh serta membuahkan hasil. Selepas surat hasrat, rundingan bermula dengan prinsip utama dan kemudiannya beralih kepada butiran, iaitu klausa. Dalam konteks budaya seperti China, rakyat Amerika perlu lebih berhati-hati agar tidak tergesa-gesa ataupun terburu-buru peralihan daripada umum kepada khusus. Dalam konteks perjanjian Amerika Syarikat pula, ianya harus mengetahui konteks ini adalah sangat penting. Bagi Amerika Syarikat, harus melakukan pemeriksaan latar belakang terlebih dahulu dan mengetahui dengan siapa mereka berurusan di negara China. Di samping itu, Amerika Syarikat harus mengetahui bahawa kerajaan Republik China memiliki ataupun mengarahkan semua perusahaan milik negara.
Ini menjadikan penting untuk anda mengetahui rancangan dan keutamaan dasar Republik Rakyat semasa mengikut NIDA 2010. Fitma Amerika perlu memberi perhatian lebih teliti kepada dua hal seperti Parti Komunis China dengan pembangunan sosial dan ekonomi. Pihak Amerika Syarikat juga harus bersedia untuk menunjukkan bagaimana setiap pihak mendapat manfaat daripada perjanjian tersebut daripada segi sosial dan ekonomi. Selain itu, pasukan perundingan perlu bersatu padu dan disiplin. Mereka tidak boleh mengeluarkan kenyataan yang bercanggah antara satu sama lain, serta yang dikeluarkan selain pada bilik mesyuarat. Mereka juga perlu ada seorang penceramah yang tetap. Okey, so mereka juga dicadangkan mempunyai jurubahasa sendiri sebagai tambahan kepada mana-mana jurubahasa rasmi yang telah ditugaskan. Menandatangani kontrak di China menandakan permulaan hubungan jangka panjang dengan orang China. Orang China percaya bahawa adat mereka jauh lebih penting daripada mana-mana kontrak ataupun kertas bertulis. So, semua langkah ini diperlukan semasa membina kepercayaan yang diperlukan dalam perundingan gaya China. Orang China, untuk pengetahuan, orang China ni menitik beratkan keikhlasan semasa berurusan. Rakyat Amerika juga dicadangkan memastikan hubungan komunikasi antara pihak-pihak difahami dengan jelas, dan salah komunikasi dalam perundingan menyebabkan ketidakbolehpercayaan, kekuatan emosi serta hasil yang buruk. Umum untuk mengetahui bahawa undang-undang kontrak Amerika Syarikat sangat ketat, manakala orang China lebih fleksibel. Dan adalah penting untuk mempunyai kaedah yang telah ditetapkan untuk menyelesaikan sebarang pertikaian yang timbul. Ini biasanya dilakukan melalui penggunaan klausa pada akhir kontrak. Terima kasih. Itu sahaja penerangan mengenai cadangan-cadangannya. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada doktor dan kawan-kawan. Di sini saya akan membentangkan kesan perundingan berjaya ataupun gagal. Perundingan biasanya lebih berjaya apabila kedua-dua pihak lebih bekerjasama menggunakan taktik Confucius, koperasi dan bukannya muslihat Sun Tzu seperti pahlawan yang mendapat hasil yang lebih baik. Apabila strategi penyelesaian masalah digunakan oleh kedua-dua firma, terdapat peluang yang lebih baik untuk berjaya. Ia membolehkan syarikat barat menunjukkan bahawa mereka dapat sokongan kerajaan bagi menunjukkan bahawa mereka stabil dan boleh dipercayai. Orang Cina tidak menjalankan perniagaan dengan syarikat anda, mereka menjalankan perniagaan dengan anda. Orang Cina terbiasa tawar-menawar untuk setiap pembelian dan mengharapkan orang lain melakukan perkara yang sama, terutama jika anda melawat ke negara mereka. Berhati-hati dengan harga yang terlalu tinggi boleh menghina rakan sejawat Cina. Jika harga anda yang lebih bijak dan mengikut budaya yang sesuai, jika boleh, anda harus membantu rakan sejawat anda mengatasi sebarang halangan birokrasi yang mungkin menghalang mereka. Rundingan gagal boleh datang daripada pelbagai sumber yang tidak dijangka. Sebab yang biasa boleh gagal adalah firma Cina kekurangan dana untuk melalui perjanjian. Kadang-kadang jurubahasa budaya mungkin tidak menjedari bahawa firma Cina itu tidak ikhlas dalam tawar-menawar mereka. Jika nada rundingan menjadi kecewa dan kekurangan kerjasama, maka kegagalan hampir pasti. Menunjukkan kemarahan, meninggikan suara dan menukar nada, anda boleh dilihat sebagai tingkah laku yang tidak bekerjasama. Jika tidak, anda menghantar
pekerja berpangkat rendah, orang Cina akan menganggap anda tidak sopan atau menghina dan merarui keikhlasan anda. Mereka akan menghantar pekerja anda tetapi tidak akan membenarkan rundingan dengan anda. Jika anda mencuba mendapatkan bantuan undang-undang, kemungkinan besar anda akan merosakkan kepercayaan yang telah dibina dalam perhubungan. Orang Cina mempunyai kawasan serantau seperti Amerika Syarikat. Terdapat budaya, tradisi dan kadang-kadang bahasa yang sangat berbeza di wilayah ini. Tidak mengiktiraf kawasan ini boleh menyebabkan anda mungkin mempunyai kejayaan yang terhad dalam satu bidang dan kegagalan sepenuhnya di kawasan lain. Seterusnya saya akan pas kepada kawan saya. Okey, terima kasih. So apa yang dapat saya simpulkan daripada rekan-rekan saya tadi, kedua buah negara ini mempunyai dua buah budaya yang berbeza. So jurang untuk persefahaman tu adalah sukar jika tidak memahami daripada segi perbezaan falsafah asas, andaian, tahap mendalam serta strategi, teknik dan gaya operasi yang tidak sama boleh menyukarkan proses untuk persefahaman itu lebih berjaya. Dan ada kalanya sebuah proses jika tidak mempunyai persefahaman yang sama boleh menyebabkan kegagalan dalam rundingan. So apa yang ingin kami sampaikan adalah pemahaman tu tentang sangat berpengaruh dengan budaya dan kesediaan untuk merapat dan menampung perbezaan adalah penting kepada proses tawar-menawar dua. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih Prof. Assalamualaikum.